Okey, insyaAllah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Macam mana nak tengok apa yang kat skrin ni? Tulis belakang susah tulis. Allah. Okey, insyaAllah just to recap apa yang telah berlaku selama ni hari kedua ke ketiga Hari kedua Alright. So sejauh mana rasanya tercapai so far? Apa yang dihajatkan daripada yang nak relax ke, yang nak recharge, rejuvenate? Dah nak masuk lah? Oh, okay. Tapi kolam tak berapa. Cetek ke? Macam mana sampai, memang tak tanya kakak tu ke memang macam tu je? Bukan dia punya dinding tu tinggi lagi? Ya ke? Permohonan apa esok? Malam ni pukul apa? Lepas ni. Lepas ni. Okey, nanti kita bincang. Tak, sebab dia punya kalau sistem nak guna belakang bawah ni, dia berada dia akan terhad kepada perimeter yang tertentu. So macam contohnya ada yang nak apa, makanan masih ada semua tu. Oh, barang. Okey. So okey, so nanti kita bincang technicalities Alright. Lagi. Kalau dapat tu kira settle lah. Kalau tak dapat tu kira Okey. Lain tu, selain itu? Makanan senyap. Bilik tak pernah rasa kebulu. Tak sempat kebulu. Alright. Baik. Okey. Dah tak larat nak bersuara dah. Dah penat, habis tenaga kat bawah. Yang lain selain tu, sebab kalau brother semua dah cover lah kan. Yang tu je lah yang tak cover, kolam sister kan. Ni kolam bawah dah, badminton dah, takraw, pingpong, tidur lepas subuh dah, tidur tengah hari dah. Okey, so kita maknanya kalau pingpong sister tak apa, ambil lah. Alright. Okay, insyaAllah. So kita bincang si timing tu. How far rasanya ni dah tercapai? Dah tak nak tahu dah, tak nak. Cukup lah. Alright. Masa makan semua? Bukan pasal makanan tu, pasal sembang ke? Alright. Ni yang ni berada tak ada. Lebih apa? Okey lah, nak lagi? Cukup masa tu? Cukup lah ke? Cukup. Maknanya next time no more ke? Oh.
Okay. Alright. Ada yang sempat any discussion yang bersifat light discussion apa-apa? Ada juga. Ada yang apa-apa yang ada heavy discussion? Ada tak? Ada, betul? Alright. Tak perasan masa ada yang confused bila masuk kan? Ada yang sempat heart to heart apa-apa? Alright. Now, satu benda yang cuba dibawa kat sini, satunya semalam lah kan, namanya sharing daripada yang senior ni, dan dua lagi yang lepas Zuhur tadi. So far, apa feedback from those, especially yang siang tadi lah? Kau ni semua macam tu je, tak ada variasi. Maknanya ke semalam tu memang ngantuk, pagi alhamdulillah. Tak ada. Motivasi. Bekerja. Apa? Rejuvenate. Oh, terjuvenate lah. Alhamdulillah. Maknanya seksi tu adalah rejuvenate. Yang sister tak boleh sebab kolam bawah tak ada bahagian. Berarti dah rejuvenate. Ada yang nak kongsi apa-apa lagi? Daripada anything that you gain apa-apa? Secara umum lah, maksudnya bukan suruh syarahkan balik poin-poin, tapi anything yang rasa out of ordinary ke, ataupun yang tak pernah fikir, tak pernah dengar, harapnya dia tak cakap tadi ke, apa-apa lah. Kenapa lah dia sebut benda tu? Dah terpaksa tukar cerita-cerita. Ingat nak jadi ni dah nak jadi businessman semua dah. Macam mana nak beritahu mak ayah ni macam ni? Oh, apa? Kenapa? Memang macam tu eh? Ke dah gaduh dengan mak dah? Kenapa ni? Siapa suruh? Okey, ada benda yang perbezaan yang ketara. Okey, now, satu benda yang saya sebut semalam adalah antara untuk ponder upon antara underlying harapan dan return on investment apa semua tu, berkenaan untuk memikirkan, sebab projek-projek kita ada elemen-elemen yang bersifat ini dan kalau perkongsian daripada Aiman, saudara Aiman, daripada Aiman tu banyak dia memfokuskan dan dia punya niche, actually sebelum grad lagi lah kalau tengok cerita dia kan, bermula dengan membawa orang daripada one point towards another point in terms of perspective, terpanggil apa-apa untuk isu Palestin towards the rest of issues kan. Hopefully nampak link apa yang Amiruddin sebut tu lah, walaupun rasanya dia punya macam mana reason kenapa naratif dia tu dia mulakan dengan something tu, sebab perkongsian dia tu ni kalau masa sembang dengan dia ada times lah, dia kata benda yang agak berhantu tu biasanya bab duit tu, yang sebab dia have gone through so many cases yang mana orang yang asal intention bagus, tapi bila kita bantu dia je kaya, dia je lain. So dia agak sensitif dengan isu tu dalam konteks apa, sebab dia kata macam isu, yalah kalau kita kata secara umum pun isu tahta harta wanita ni dia berhantu, maksudnya dia boleh membuatkan seorang tu tiba-tiba jadi totally lain kan. So hence sebab tu dia always tapi tu tertanya kau nampak ke tak, dia always cerita sebelum dia nak cerita pasal macam mana jadi kaya ke duit ke bisnes besar tu, first place ni apa semua kan. Tapi biasanya masa tu macam duit kan. So tak tahulah did you manage to capture benda tu kan. But anyway, hopefully still
masing-masing dapat gain any values lah. Sebab macam yang saya sebut semalam juga, hopefully at the very least you gain something, be it from the perspective of membantu kita punya career punya perspektif, membantu kita punya personal growth punya perspektif, or projek yang kita tengah terlibat. Dan satu mungkin saya tak sebut secara langsung, tapi juga ni ialah perspektif on life lah kan? Sebab the more jenis-jenis manusia macam ni. Okay, how many of you exposed dengan manusia-manusia tu? Saya dia bawa dua sampel lah yang agak muda. Kalau macam yang balik, okay, by the way, tahu ke ada, sebab tadi ada, petang tadi ada beberapa orang yang balik 4 brother dan 2 sister. Tahu ke kenapa dia balik? Dia tak cerita ada program? Oh, tahu kan? Itu alasan je sebenarnya, dia menyampah dengan cerita tak ada. Dia kata semalam ya ke? Tak ada. Dia kata berdengkur semalam, malam ni tak boleh lah, balik-balik. Tak ada, dia ada retreat, of course retreat harmoni yang mengumpulkan ketua-ketua JK lah. So, dan so kalau dalam tadi tu sebenarnya Razin ketua JKD lah yang projek-projek kat sini kan. Solah tu sebenarnya JKPA kalau dalam harmoni. So dia ketua JK juga, walaupun kalau ada yang kenal dia dalam projek ni kan. So dia tu agak interesting sebab nama dia banyak sangat tempat. So itulah. Dan kalau sebab Nazihah dengan Razin lah, JK yang sama kan. Nazihah PP Pusat dia dalam top 5 tu kan. Madiah yang dalam JKD dan kemudian yang lagi 2 orang tu macam dia punya pembantu ataupun pelapis macam tu lah. Right. Now, so just itulah, rasanya semua tahu reason ini. Cuma nak cerita tadi ialah kalau dia orang esok akan jumpa juga seorang pakcik yang lebih senior lah, yang juga interesting character juga. Tapi brother ada rasanya ada yang dah jumpa masa last iftar, ada yang turun last iftar. Kenapa pakcik tu ingat? Bukan Rosli. Pakcik yang putih-putih rambut. Rasanya betul. Roslan. Rosyamno pula lah. Pakcik Roslan. Kenal tak? Siapa yang akan jumpa masa iftar tu, Pakcik Roslan tu? Satu? Yang bagi talk sebelum iftar tu. Tahu dia siapa tak? Agak tak masa dia cakap-cakap tu kau dapat detect ni siapa pakcik ni? Tu begitu. Dia pakcik lah, memang dia pakcik. Sekarang tengah ambil PhD. Dia tengah ambil PhD kat UIA lagi. Apa yang kau tahu lagi? Terfikir tak macam lambat gila pakcik ni PhD? Kerja. Dia kerja dulu. Pencin. Baru buat PhD. Bosan-bosan ni. Bosan-bosan tak tahu je. Itu tambah ke memang dia cakap? Rasanya macam tu. Dia macam apa yang faham kan? Ya, sister ada yang kenal ke? Kok sebab anak dia kat UIA. Kok ada yang kenal yang nama ayahnya Roslan. Sebab tak ingat nama anak dia apa. Something. Tapi kalau tahu anak dia sebelum masuk UIA biasanya belajar Gontor. Ada tahu siapa Gontor Indonesia? Gontor tahu? Gontor. Dia satu madrasah kat Indonesia yang agak famous sebab apa tadi famous? Tapi ramai orang Malaysia yang hantar anak ke situ lah. Yang especially yang menghadapkan anak dia jadi tokoh ustaz ke macam tu lah. Sebab dia punya training kat Gontor tu agak intensif juga. But anyway, tu kalau tak kenal tak apa. Cumanya itulah tanya sebab kau rasa, contohnya kalau 2 orang tadi tu, kalau dia tak cerita background dia, gaya dia ke apa, rasanya boleh terbayang tak? Macam 100 juta, contoh je benda macam tu lah. Ataupun background dia pergi Palestin, sempadan Palestin apa semua namanya. Benda tu bila dia cerita baru kita aware, bukan ada benda macam tu. So macam Pakcik Roslan tu lah, tu quite interesting. Sebab tanya tu sebab apa? Sebab agak-agak dia kerja apa sebelum
Company apa lah. Nah, Pakcik Roslan ni quite interesting figure. Ni dah cerita lah sebab kalau ikut hajat, nak jumpakan dia juga dengan yalah, siapa-siapa yang ikut certain, yang rasa macam nakkan certain exposure dan certain training. Kalau just nak just sebab korang dah pernah tengok muka dia dan gaya dia kan. Okay, korang angkat dia bidang apa? Oh, dia cakap, alamak. Tapi sebab kebanyakan orang yang biasa dengan dia tu akan first assumption dia ustaz. Kerana dia cakap dalil yang keluar apa semua. Itu dia keluar juga kan ayat Quran ada semua kan. Dan masa dia dekat Borneo, masa dekat Sarawak sebenarnya pun orang panggil dia ustaz lah. Macam ada yang kenal dia macam, oh ni ustaz yang bagi khutbah raya. Oh sebab memang orang kenal dia betul. Tapi dia pergi sana bukan sebab ustaz. Dia pergi sana sebab masa tu dia ialah yang tertinggi dalam MCMC. MCMC tahu MCMC? Telefon. Boleh Google lah. Now, okay, just short brief saja sebab ni just nak kata macam ada orang-orang macam ni yang quite interesting dia tu masa dia grad lagi, dia dah ada cita-cita, dia kata dia nak jadi dia macam bila dia define success dia kata saya nak jadi orang nombor 2 dalam company dalam salah satu multi-billion company di Malaysia. Berapa banyak company multi-billion kat Malaysia? Ni biasanya dia akan tinggal berapa je? Petronas, Tenaga, macam tu kan? Dan dia kata dia berjanji sampai benda tu. Nombor 2 dalam Celcom. Baik umur 30 apa tak, macam tu lah. Dia masa dia cerita, dia kata masa dia cerita tiga-tiga kat UIA kan, degree master PhD, betul? Dia kata masa sebab dia dapat kerja sebelum grad, maknanya kerja tu secure lah. So dia cerita benda tu masa interview, dia kata saya nak dapat nombor 2 dalam company apa kan. Masa tu dia dapat rasanya dengan Petronas dulu kot. Lepas tu dia kata macam, oh ni tak lagi sampai nombor 2 ni, dia pindah dia macam tu kan, sebab dia nampak ada lah pathway tu. So agak interesting lah nanti kalau kau jumpa dia nanti tanyalah, sebab dia tanya kenapa bukan nombor 1, dan dia ada jawapan yang agak menarik. Anyway, dan kalau background career dia jadi macam once dia dapat nombor 2 dalam Celcom tu, lepas tu dia diassign pula untuk terajui MCMC. Lepas tu dia dah hantar untuk make sure jaringan telefon apa ni dekat Sarawak sebenarnya. Sabah ke Sarawak tengah. Sampai lepas tu dia pension. Pension dia jadi full timer dekat Ikram Pusat. Sekarang dia full timer Ikram Pusat dan sampai dia assign sebagai JK pembangunan umat ke pendidikan umat macam tu lah. Hence sebab tu dia kata macam bila dia nak champion all out tu, dia nak jadi kepakaran tu, so dia tambah PhD dia dalam bidang yang tu lah, walaupun background kerja dia totally tak ada kaitan kan. So bila dengar macam tu, kau boleh bayang tak orang yang di corporate ladder dia sampai the top macam tu, tapi most orang kenal dia sebagai ustaz, or assume dia sebagai ustaz. Boleh bayang tak orang tu macam ni? Dan kenapa orang assume dia ustaz? Dan kita orang pernah di ni lah, tak tahu lah nak kata tamparan ke, sebab dia punya jawapan macam ni. Sebab ramai kita yang muda-muda ni adalah macam, adakah kita ni sepatutnya upfront lah dengan kita punya, kita ada background lah dakwah ke tarbiyah apa, tapi bila kita di tempat kerja kan, patut portray ke tak portray kan. So dia punya jawapan tu interesting sebab dia memang gitu. Memang orang ingat dia ustaz, so dia jawab macam ni. Siapa yang claim dia buat dakwah, claim tu almost tak macam, ataupun jawapan macam dah, kalau orang belum ingat kita ni ustaz, kita belum buat dakwah kot. So kalau orang yang kerap buat dakwah, dia macam orang akan cakap dia ni ustaz ke ni, macam asyik mengajak budaya Islam kan. So dia dalam karier dia begitu dan sebab saya kenal dia lama daripada zaman muda masa dekat Shah Alam macam tu. Masa tu lah karier dia naik, tapi memang setiap kali jumpa memang tak pernah
tahu carry wise dia gitu. Ingat kan ustaz, sebab kan dia dah musrah dan program kan, dan anak buah dia bawa kat UiTM gitu kan. Anyway, so itu dia orang akan jumpa lah esok. Harapnya one day. So ni fikir-fikir agak interesting kan, sebab bagi kebanyakan kita, kalau kita tak pernah jumpa orang macam ni, cerita macam ni dia jadi macam mitos tau. Macam ada ke, possible ke boleh cemerlang multiple things etc. kan. So once kita jumpa macam ni, yang biasanya the barrier, the mental block tu dia akan pecah, sebab dia jadi macam boleh je, dan bukan seorang pula tu. Kita boleh buat list of ni, cumanya kenal tak kenal lah. Dan that's one thing yang I think benda yang amat valuable, yang seperti Amiruddin sebut tu, benda yang kalau kita kenal orang dalam certain platform ataupun certain type of effort, biasanya sebab perkenalan kita tu bukan kerana foundation duniawi lah. Duniawi ni can be benda yang very obvious, materialistic, yang kalau kita kata kenal, kita rapat dengan dia sebab memang dia berduit, dia perbankat apa semua kan, tu quite obvious. Tapi I think something yang less obvious, yang orang tak perasan, ialah benda-benda yang duniawi juga atau material juga, tapi kita tak perasan benda tu until, contoh apa kita grup yang rapat sebab hobi yang sama, kita akan rasa, sebab dia tak nampak macam material yang tadi tu, tapi dia once kalau tiba-tiba hobi tu berubah ke apa, kadang-kadang rupanya itu je ke punca persahabatan tu. Faham dia kita akan begitu kan. So dalam konteks yang ini sebab dia more kepada, dia macam, kalau siapa yang pernah jumpa ni, quite interesting juga, sebab kalau UiA ni sepatutnya pernah jumpa lah, macam orang yang persamaan kita dengan dia tu Muslim, walaupun dia background yang macam international student lah. Tapi soalan ni susah nak tanya pasal UiA, sebab biasanya contohnya orang yang melancong kat luar kan, contoh melancong lah ke negara asing, tiba-tiba jumpa orang yang Muslim juga, ni especially kalau negara bukan Islam lah, dia kadang-kadang kita terus rasa macam, oh kita kan, kat UiA rasa tak? Sebab dia dah berlambak ke macam macam tak terasa lah apa-apa special ke kan. So that's the thing lah, maksudnya kalau what bonds us is Islam tu biasanya dah satu level yang sepatutnya. Tapi biasanya kalau kita ni actually we understand each other, that we all out untuk satu cause yang besar macam ini, biasanya itu added layer yang menyebabkan, macam kalau saya ingat Amiruddin tu, dia pergi mention lah tadi kan, nakib apa semua kan. So last time saja nakib dia masih kat Perancis dah lebih 10 tahun. Of course okay, bila cakap pasal usrah ni, tak tahulah, sebab ada kat sini yang mungkin dah expose dengan usrah, mungkin yang belum tak tahu sebab tak kenal. Personally cerita-cerita macam ni, sebab tu even dalam slide ni, kalau yang saya guna word kat sini, sebenarnya ni referring kepada that system lah. But especially di IAA, saya cuba mengelakkan guna term usrah tu sebaik mungkin bila nak ajak benda ni, because orang dah kenal usrah tu dengan, maknanya usrah tu macam mana? Usrah tu dah merefer kepada macam-macam yang kau pernah jumpa. Yang saya maksudkan usrah totally different tau. Faham kalau saya cakap tu? So bila saya first time saya realise benda ni masa di Perancis lah. Masa tu ada kat sesi macam ni, tapi kat sana amat mahal, so kita orang tak adalah boleh book tempat-tempat macam ni. So masa tu saya turun kat tempat macam dia punya hostel dia macam bilik studio tau kan, bilik yang ada bilik air dan dapur dan katil macam tu lah. Dan yang hostel tu dia tak ada dapur, dia ada bilik dengan bilik air je kot. Lepas tu ada common, ada hall, lepas tu hujung tu ada common kitchen. So common kitchen tu lah macam ni. So ada yang duduk atas dapur, atas sinki macam tu, dan tu ada sister 2 orang kat luar pintu. Sebab yang pergi Perancis ni majoriti lelaki lah, engineering kan. So bila saya cerita last tu, saya guna janganlah usrah apa semua kan. So adalah budak-budak yang kat atas sinki tu buat muka slack kan, dia kata, bang saya dah biasa dah usrah kat sekolahan. Tak percaya abang, mana ada usrah jadi macam ni kan. So saya realize begitulah, maknanya term yang sama dah digunakan untuk merujuk kepada pelbagai benda. Kat radio pun ada usrah, kat TV ada usrah, ada usrah yang wajib lagi lah tu, usrah yang tak action, usrah yang action, macam-macam lah. So dia jadi macam
So bila saya nak invite tu dia jadi sebab termnya sama. So that's why I try to avoid use the same word supaya tak misunderstand. That's benda yang saya ajak tu benda yang anything similar with that. Anyway, kenapa saya cerita benda tu? Okay, now biasanya orang yang bonded dengan benda yang begini dia agak interesting sebab it is something that never goes away. Dia macam hobi kita kadang-kadang bila dah tua dah tak main badminton. Tak tahulah ada, kalau kat UAE ni ada je yang proses lecturer yang masih aktif dengan badminton tu kan. Tengok pakcik-pakcik ni macam dah 50-60 pun main, masih lasak kan. Tapi ada orang yang macam once dia dah tak ada tu dia macam somehow terkeluar dari klik tau. Faham? Dia macam out of the click sebab dia tak apa yang bond dia lagi. But something yang beyond career, beyond IPT, beyond apa ni, biasanya dia lifelong lah. Hence sebab tu communication dengan orang apa semua ni, walaupun dah actually physically lepas dalam 10 tahun ni physically jumpa dia ni baru ni kali keberapa so amat jarang dapat jumpa lah sebab dia sibuk dengan bisnes dia apa kan. Tapi terasa macam tak pernah berbicara tu sebab almost daily punya discussion kat Telegram, WhatsApp semua ni lah. Macam mana korang punya update macam mana. So those are the things Dan bila dia cakap pasal, sebab perasan je dia selalu share gambar setiap kali dia dengan Mak Lutfi apa semua kan. Sebab dia bila once dia reach to a certain level, tiba-tiba dia ada access kepada orang-orang yang pada kita macam oh famous ni kan. Tapi dia macam sebab dia agak interesting tau kalau Amir ni, memanglah sebab ramai orang yang datang kepada dia untuk berguru apa macam tu lah. That cerita pasal dia pula banyak kan. Sebab nak cerita pasal diri sini tak ada modal kan. So tapi itulah nak katanya bila dia cakap pasal things yang biasanya kita take for granted, satu selagi masih ada, sebab masa student lah kita banyak member-member yang kadang-kadang kita tak hargai sangat membership itu boleh jadi mahal long term. So kalau kita tak value benda tu, dia akan sayang once kita, bila kita tak hargai itu biasanya akan menyebabkan dia akan terenggang Dan bila dah kerja dah sibuk dengan macam-macam ni, makin kita akan jadi tu another thing orang biasanya kata nostalgia, reminisce of tanya siapa-siapa. Generally kehidupan universiti ni biasanya dia ada nostalgia yang tertentu tapi bagi orang yang macam reality tu tak pernah tamat. Faham? Banyak apa yang menyebabkan benda tu berharga dia masih berlarutan sampai sekarang. So dia macam dia bukan benda lampau kan. So hopefully you will get that jugalah. Hopefully sebab benda tu macam bila dia cakap tadi tu baru kita akan realise sebab saya pun take for granted until now member-member macam ni, sebab tak pernah diceritakan on the other side ada orang yang terasa amat lonely walaupun dikelilingi orang. Sebab dia memang realise orang ni semua keliling aku sebab something kan. Kalau dulu ni macam mana sebelum kau kenal Dr. Mazli, sebab sebelum dia retire ataupun dia berhenti untuk all out dengan politik, saya selalu juga sembang dengan dia. Dan dia itu satulah, maknanya kita orang know each other dan agak rapat lah for panjanglah cerita kenapa dia kan. Tapi satu benda yang real yang agak interesting bila once dia step kat situ, dia bila dia step politik tu tak ada perubahan apa sangat from this angle. Tapi once tiba-tiba dia jadi menteri, berlonggok di sekeliling dia pengampu-pengampu tau. Yang kita start nampak bila kita from third person nampak benda-benda ni. Dan sebab kalau in that position kadang-kadang kita tak realise tau. Dia macam semua baik gitu kan, macam best ni kan. Tapi bila kita tengok ketiga dan kita nampak start apa orang kata? Start cucuk agenda masing-masing tu. Dan dia ditarik ke kan. So kat situ yang kuat, dan from us yang kenal dia selalu muhasabah lah, macam jangan tertawa kan. So tu cerita dah lama lah for those who know him personally. But that's the reality maknanya once macam kalau dia cakap tadi, Mak Lutfi tu sebab fame lah. Yang tadi tu sebab kuasa, siapa yang diketahui duit pun begitu kan. So hopefully we have enough friends yang akan help us in both way lah. Help in the sense that dalam keadaan kita senang ataupun dalam keadaan yang mencabar
dan dihambat macam-macam tadi sebab kalau kita ditinggalkan dia boleh jadi na'udzubillah lah kan. Alright, now apa dah nak cerita? Okay, having said all of this sebab apa yang saya minta untuk ponder ialah sejauh mana kita rasa kita nak have impact. Kalau Aiman pun sebut apa beza output dengan impact tu kan. Okay, kita bincang sekejap lagi. Dan from that perspective, I think contoh-contoh yang agak senang untuk dipetik ialah pasal, kalau kita kata macam mana nak boleh jadi ada capability dan capacity untuk jadi macam Amiruddin tu, supaya dia keep on saying lah, nak buat 1 juta 2 juta ni senang kan. Siapa yang rasa macam aku pun agak dah senang ke, ada yang macam kat mana senang ni, kat mana kan. Sebab orang cakap macam tu sebab dia dah ada skill yang kalau dia nak benda tu dia boleh buat je. Dan kalau siapa yang familiar dengan business, orang kata serial entrepreneur ke, dia macam sekejap dia buat bisnes ni, kata dia malas buat macam ni, tapi dia keep on nak buat 1 juta 2 juta tu, dia boleh keep on buat macam hobi tau. Pernah jumpa orang macam ni? Tak jumpa. Dia sebab dia jadi macam that's the difference of skill. That skill is already yours. Dia macam ni orang yang tak reti naik basikal, macam mana dia boleh naik basikal macam ni, tapi orang naik basikal kayu je lah. Faham? Dia almost, dia dah second nature dia once dia dah ada skill tu. Faham mana tu kan? Maksudnya dia, once you reach there, dia boleh repeat on doing it tanpa macam apa yang susahnya. Tapi kita try sikit, tak boleh ni, tak boleh kan, macam tu lah kan. So sama juga dengan benda-benda begitu kan. So that's where macam kita kata, dan kalau saya umumkan benda tu, I hope lah you ada target personal by the time grad ni, what type of skill yang you nak acquire, so that career wise boleh guna, untuk kerja akhirat pun boleh guna. And for most part, kebanyakan benda ni dia overlap. Maksudnya skill yang sama tu juga yang diperlukan. Kalau actually you nak convince orang, akan amat berguna dalam career, amat berguna dalam dakwah. You nak boleh manage a team, berguna kat sini, berguna kat sini. Maksudnya dia most of it technical ilmu niche tu je mungkin beza. Macam dia cakap, oh ni pasal travel, ni pasal apa kan. But soft skill so called tu is basically essentially the same. So hopefully you have that ni lah. Sebab dia punya impact tu amat besar daripada dan konten dari dengan struggle-nya tu, dengan apa yang susah kan. So, kalau kita tanya pasal dakwah pun ada orang kata macam mana boleh, dia kata, buat je lah. Dia sebab dia dah kat situ kan. Tapi kita yang belum, tak menggeletar ke duduk depan orang, contoh kan. So when we reach certain point, kita dah boleh buat. So hopefully you have that target dan ini. Dan hopefully juga kat sini one of the thing ialah, satu, kita equip diri kita untuk sustainable, supaya kita actually boleh buat benda ni when it becomes much harder lah sebenarnya. Dia harder tu sebab banyak benda. Kita mula dihambat tekanan kerja, family apa semua tu. So this is where it equip us. Satu lagi yang saya tak jarang terfikir untuk sebut, tapi bila Amiruddin mention tu ialah serentakkan tu yang menyebabkan kadang-kadang rasa susah tu ialah yang Aiman sebut tadi, satu pasangan lah. Maksudnya if you have pasangan yang memang tak supportive dengan something, susah lah. Whatever it is. Kalau macam Aiman dia cakap pasal nak pergi Palestin apa semua tu, sama juga kalau tak tahulah, as a wife, kalau kau tengok Amiruddin kerja office dia macam tadi tu for the first 2-3 years, kau rasa macam insyaAllah ke macam apalah nasib kau macam nak faham kan. Dia macam ni especially real bagi siapa yang kahwin dengan businessman yang fasa struggle lah. Adakah itu akan menyebabkan perkahwinan tu makin hangat dan huru-hara ataupun supportive tu ada. Walaupun dia sebenarnya kalau nak cerita tu panjang lah, sebab dia satu, dia datang daripada family yang stable, right, similar to me lah. Kedua, sebelum dia balik tu isteri, maknanya sebab isteri dia jadi lecturer, PhD pun dah settle, so itu pun dah income. So that's, kalau nak cakap pasal strategi tu, sebab tadi dia just glance through kan, so dia bukan gamble betul-betul lah. So harapnya kalau nak faham konteks tu memang kena sembang entirely different. Tapi nak katanya
kalau tak saling memahami tu macam boleh je dia kata macam kau ni dah 3 tahun aku yang melanggung kau kan. Tak faham all those dynamics tu boleh menyebabkan tak sempat nak capai apa yang dia harapkan tu, dia dah bergolak apatah lagi kalau dia pun sibuk dengan kerja kemanusiaannya ke dakwahnya ke apa semua. So that's why normally my sincere suggestion dan harapan ialah very first, okay, kalau cerita benda ni I terus cakap benda ni bila orang tanya saya ideally bila kahwin, okay, kahwin tu exactly dia macam-macam faktor, tapi for me ideally pasangan spesifik pasangan tu dah ada sebelum grad. For me ideally lah. Rationalnya ialah kena nak bangkang ke? Pressure pula dah. Ni bukan untuk jadi pressure, ni mau kepada being strategic bang. Being strategic maknanya tak semua yang kita nak tu tercapai. Sebab saya biasa cakap dengan, kalau macam ni, okay, saya ni mungkin agak background yang agak berbeza yang menyebabkan certain bahasa yang saya guna tu kadang-kadang orang kata macam salah tu. Sebab selalunya orang tanya saya kahwin bila, saya kata saya ni kahwin agak lambat, 25 tahun baru kahwin. So dia kata lambat. Kau pun sama. Sebab saya target 23, tu yang kata lambat. Tapi orang lain kata kau yang pelik kan. Kenapa? Sebab dynamic family saya agak berbeza lah. Once saya umur 21 tahun, Pak Su dah kata kan, setiap kali raya Pak Su dah dukung anak pertama umur kau ni. Tu dynamic lah. Sebab ayah kau pun dah ayah saya kahwin 21, dia kahwin 19. So dan saya daripada sepupu tu paling tua. So orang semua target lah kan. So masa umur 23 mak risau gila-gila kan. Kau ni betul ke tak? Setiap kali balik, kawan mak ada anak. So that's my backstory yang menyebabkan kenapa 25 tu terasa lambat lah. Macam sebab after 4 years of being torn macam anyway. Tapi point being is secara umum kenapa okay, this is my advice masa ada batch mana ada grad tu, dia tanyalah sebab dia kata dia nak kahwin masa umur sekian-sekian sebab nak stable apa semua kan. So kita jawapan saya masa tu ialah okay, that's one thing sebab you kata isu duit apa kan, tapi isu orangnya tu yang sebab kita based on kita cakap tadi, dia bukan isu bila, dia isu siapa. Dan isu siapa tu yang kadang-kadang lebih tricky bila kita dah grad dan kita dah tercampak ke sana. So, alamak, pool kita yang kat situ je ada. Siapa yang nasib lah, siapa yang ada kat sini. It become more complicated berbanding kat sini punya amat besar. Faham lah kalau gitu kan. So, dia punya tu satu. Keduanya ialah if someone dah, kalau kata-kata prosesnya dah bertaruh dan dah kata, okay, rasanya we are good match dan nak plan. So, dia jadi macam okay, masa nak terima kerja ke apa tu, dia dah ada some form of kita willing to compromise ke apa, sebab kalau dua-dua cerita ke situ, so faham kan, it's the discussion can all the consideration, especially kalau kata macam this is the right partner, dan yang maksudnya the value of dapat berbanding just carry, faham kan, because all of those are options. So dia jadi, that's why generally saya rasa by the time grad tu biasanya saya dah risau kalau orang-orang yang saya mentor ni macam tak fikir lagi. Bukan suruh dia kahwin. So maksudnya the process biasanya normally begitulah tu secara umum. Kenapa saya sampai situ Ini dah jadi lain. Something to ponder Yalah. Okay. Kerana partner ni is one, selain daripada kawan-kawan, partner tu is one factor yang menyebabkan sama ada kita boleh sustain in one thing or not. So dia jadi macam anyone who wish to be apa orang kata berterusan dalam benda-benda yang kita sebut ni, agak susah untuk pasangan untuk benda tu berlaku kalau pasangannya
kalau Aiman tadi dia kata same wavelength. Dia guna word tu kan. Maknanya kalau pasangan tak same wavelength, dia create stress dan either kita mampu je ni tapi stressful relationship, or might as well aku stop je lah untuk tak stress ni kan. So dua-dua tu kurang, satu from one perspective, satu tu kurang lah ganjaran akhirat yang boleh dikejar tu. Satu lagi ialah dalam keadaan yang tidak harmoni dan memang tak, kita nak balik dalam keadaan yang happy, bukan nak kahwin dengan orang harmoni juga. Boleh. Terus astagfirullah. Gitulah. So nak katanya all of those. Kenapa? Saya punya point tu. First, I think the very first thing yang paling utama ialah search yourself first sebagai selalu mencari pasangan. Because you will how can you macam mana nak possible untuk mencari orang tu sesuai ke tak kalau kita pun tak tahu kita nak jadi apa far ahead. Faham? Aku nak jadi apa? So kalau nak jadi macam tu, dia perlukan partner yang memahami benda tu. Faham? Then that discussion can happen. Awak okey ke kalau saya bawa cerita real tapi yang saya masa tu pun terkejut saya handle tak. Kalau cabut ta'aruf kan faham ta'aruf untuk perkahwinan tu. Ni antara UAE lah ni. Tapi okey lah, kita set ta'aruf lah tu. Okey, ada soalan. Sister ready tak kalau saya masuk penjara? Kau dah biar betul. Rupanya career path dia ketika tu ni zaman sebelum perubahan kerajaan masa dia memang anggap dia nak tolong ni dan mungkin kena ISA macam tu lah. Tu cerita yang situ okey kalau saya masuk penjara. Kau ni tu saya pun terkejut kan. Anyway, so gitulah nak katanya if we are macam setengah orang tu dia have certain desire yang dan kita tak tahu match tak match. Maknanya kalau kita pun tak tahu kita nak apa, dia jadi setengah-setengah. Pernah dengar tak orang kata midlife crisis? Sebab setengah orang tu dia baru realise dia nak apa tu dah faedah, dan lupa apa yang dia nak tu amat bercanggah kan. So dia jadi tu yang na'udzubillah lah, kita tak nak lah sampai ke situ kan. Alright, so once kita tahu apa yang kita nak, dia akan insyaAllah benda lain tu akan jelas. Then this is the experience yang hopefully aku acquire. So hopefully project ni membantu sikit-sikit ni. Inilah pasangannya, ni whatever that is Alright. Now sepanjang ni sebab nak buka ni lah, any discussion that you think is required ataupun rasa nak tanya ataupun nak cuba highlight, sebenarnya bab ni apa-apa or whatever lah, tak kisahlah daripada yang dicetuskan oleh mana-mana ni ataupun dicetuskan oleh sembang-sembang masa kolam, or dicetuskan oleh termimpi malam tadi, dah apa-apa lah. Any discussion yang rasanya opportunity tu alang-alang tu nak discuss something ke? Ni open question ni, if any, sebab tak takut ada tak naklah tak. Untuk MYLM, next semester how it will be going on? Adakah mentor akan like the committee itself akan meeting or open tu maksudnya new recruitment. Okey, benda tu akan kalau soalan dia spesifik tu, dia akan depend beberapa faktor. Satu, retreat dia orang esok lusa ni satu discussion. Kedua, discussion dengan sekolah tu sendiri. Yang kalau asalnya pernah target lah nak jumpa cikgu apa tu, tapi tak dapat lagi. Maknanya generally speaking from last discussion macam nak teruskan, tapi dia ada maknanya nak faham juga sekolah punya perspektif, nak teruskan dengan pool yang sama ke, student sama ke, whatever that is. Ketiga, ada yang dibangkitkan juga bulan Ramadan macam mana, dan sebenarnya masih okey ke nak pergi sekolah ke, both from mentor dan juga sekolah punya jadual, etc. So benda technical wise begitulah. Dan salah satu juga yang mungkin menjadi faktor adalah, kalau nak cakap structure apa semua tu, adalah at this point, setelah dengar apa-apa semua ni, adakah yang rasa macam saya punya bakat ni terhalang kalau tak dinaikkan jawatan. Apa bukan minta jawatan tu, tapi maksudnya the trajectory, sebab
ada juga tanya tadi, masih satu sekolah ke? Kalau dia berkembang jadi multiple sekolah, of course general perkembangannya ialah yang dah ada some experience kat sini lah yang akan fill up ni. So all of those things lah. Tapi benda tu ideally ialah kalau saya lah penyusunan yang mengambil considering each individual hope dan willingness dan apa semua tu. Dan macam tadi ada juga sama macam kalau for myself, kalau soalannya nak ada jadi multiple sekolah ke tidak, soalan paling pertama saya akan tanya ialah ada 2 leader ke tidak lah. Dan the rest kan. So sebab sebelum start satu sekolah pun saya tanya ada ke ni, dan bila Razin kata dia boleh ni, so kalau ada another one, why not? Kalau kata takkan dua je, saya pun nak juga, why not? Itu the earlier kan. Tapi lepas tu baru kita tengok, tapi boleh ke nak recruit untuk ni, ataupun boleh je tapi projek je di smaller scale in the sense of jumlah mentor. So all technical things tu boleh ni, tapi my request karibat soalan kembali ialah ada yang memang nak ke, especially kalau yang kata saya nak jadi project leader, nak eksperimen itu paling straightforward lah. Yang bawah tu mau kepada sebab dia ada apa kata, kalau macam mana, the priority ialah penyusunan apa yang ada. The rest ialah kalau macam from there katakan nampak dah dah lompong apa semua ni, then the recruitment will come. Kalau nak kata ada recruitment kata, kalau macam sebelumnya bila dia startkan seorang, dia recruit main board, recruit the rest kan. So bila ada gambaran tu baru senang je, okay, then kita kena recruit berapa ramai, etc. So the question for you malam ni ialah, itulah ada jawapan benda tu kan. Tetapkanlah saya rela je semua benda. Sedap kan. Ataupun apa. So nak juga buka. Tapi okey. Nanti kita akan bawa balik kepada persoalan tu. Ada soalan lain? Sebab yang tu dia dah jadi macam persoalan, kalau nak minta respon tu mungkin nak kena ubah setting sikit lah. Sebab I think if I'm not mistaken, kat sini ada 3 daripada dakwah Muslim, right? Betul ke? Dan the rest is I'm OLM. Kalau ke sini majority MLM kecuali IPS apa? Seorang je? Seorang je? 2? Okey. So yang tu dia sedap. Ni maknanya di structure tu bukan untuk ikut ni, dan kod-kod ada yang yalah, kalau ada coordination apa-apa semua kan. Tapi sebelum tu, okey, ini ada ni sebelum masuk ke tu, ada lagi? Ini ada question first. Tak nak, sebab once kita dah masuk tu dia akan melirik yang tu. So takut ada soalan lain yang nanti once kita dah bincang satu benda yang panjang, dia dah tak sempat nak tanya. Ada apa-apa ke? Macam nak melawan rasa tak ready. nak go to next step, become more Macam mana nak lawan? rasa macam tak berani nak ke hadapan, nak improve self. Macam kat sini tak ada bakat dan rasa macam ada stigma. Macam mana nak lawan Macam mana nak hilangkan rasa. Okey, in reality kalau soalan ni secara umum in reality dia ada 2 possibility. Satu ialah memang ada certain benda yang jom kita settlekan benda ni, insya-Allah lepas tu kau boleh ambil benda ni. Maknanya ada benda yang real yang menyebabkan kalau dia ambil terus hancur. Kalau kita nak tengok dalam sirah tu kan ada Abu Zar minta certain jawatan tu dan Nabi tak bagi kan. Dalam konteks tu Nabi kenal dia ni sifat dia macam mana dan apa yang dia perlukan untuk pos tu. Ada satu lagi yang memang purely isu perasaan lah. Itu perasaan yang siapalah aku ni kan. Ada yang rasa macam tu manalah kelayak apa semua. Now kalau yang macam tu, itu pun quite interesting sebab dia ada different approach dan different
Apa oh. Okay, terpelan out pula. Okay, by kalau berada, I think korang perasan kot, saya tak turun join kolam kan. Dan ada yang tahu kan sebab apa? Ada yang, semua tahu kan? Korang cerita kan? Sebab apa? Okay, recently tiba-tiba saya ada severe pain kat tulang belakang tu. Dan first check dengan doktor tu, dia kata mungkin slip disc. Sebab dia lepas tu sampai kejang apa semua ni lah. Tu cannot function tanpa makan painkiller lah. Sebab masa dia jadi teruk tu kat office UIA tu, mula macam nak gagalkan juga macam painkiller tak payah. Lepas tu sampai mengelupu, sampai menjadi macam budak-budak kan tu. Mujur sempat capai makan. Lepas tu dia masih sampai sekarang ni, I think baru beberapa hari je solat boleh duduk balik atas kaki kiri lah. Kalau tak sebelum tu memang duduk atas kanan. Sebelum tu memang atas kursi lah. Sebab nak bongkok pun ataupun berdiri lama pun tak tahu. So masa booking tu melawak dengan budak-budak ni kan. Budak-budak pula dah. Dengan brother saja. Macam masa booking tu memang dah panggil dah, aku pun nak mandi sama-sama kan. Lepas tu dah booking, lepas tu jadi macam tu. Dia kata kalau jadi macam tu baru nak booking, memang aku tak rasa, dia orang tak rasa juga lah cari tempat. Anyway, apa soalan tadi? Apa? Oh, okay. I think ada different. I notice ada different. Orang kata apa? Mazhab pendidikan ni. Ada one extreme tu dia jadi macam, nak latih gunang, tolak dia. Bukan kau. Ada yang dia very gentle punya step. So, saya dah jumpa masa saya buat projek dengan Green Tech masa tu. Ada Mamat ni, siapa nama dia? Lupa dah. Dia sebab saya daripada academician, saya memang academician punya train. Dia memang dia train industri, memang dia campak dalam projek, kena belajar lah kalau tak nak lemas kan. So dia selalu pelik, budak-budak sekarang macam ni gitu. Aku dulu kena campak pandai-pandai lah nak hidup kan. So manja ni. Anyway, my first experience masa kena bercakap ke depan dalam sesi macam bagi daurah ke bagi ceramah apa ni, ni pengalaman yang tak lupa lah. Sebab dia macam ni ceritanya. Okay, saya ni dalam usrah saya tu adalah nakib saya tu seorang yang aktif lah. So dia bagi ceramah kata, tiba-tiba masa tu saya dekat Felda mana ada kenduri kawan kat situ. Tiba-tiba dapat call dia, Din, malam ni free tak? Aku tiba-tiba adalah emergency besar, wife father, so dia terpaksa gitu. So dia kata, malam ni aku dah kena bagi ceramah ni. Aku tanya, boleh ganti tak? Dia kata, apa pula malam ni kan. So alasan paling normal lah, member yang usrah mate seorang tu, malam ni dia bagi ceramah kat sana. Yang seorang tu bagi ceramah kat sana. Lala tinggal seorang kan. So dah tak ada alasan nak bagilah kan. Silap bagi alasan tu dulu kan. Sebab cakap lah sakit tekak tu kan. Anyway, so masa tu dengan wife, masa drive daripada Felda tu sampai ke, masa kebetulan dia buat kat masjid, bawah masjid UIA tu. Masa dalam tu lah sama dengan wife, nak cerita apa? Cerita ni kot, cerita nak masa tu lah first time bagi ni. Tapi tajuk dia sebab mungkin kita agak confident sebab tajuk dia agak basic lah pasal syahadatain apa semua ni. So boleh record dalil ni kot sampai. So itu satu versi yang satu Allah takdirkan lah, tapi dia jadi macam macam dia campak pada satu situasi yang macam ni kita jadi almost tak ada alasan untuk bagi pada diri sendiri juga. Dan dah macam ni langgar lah. So kadang-kadang dia jadi macam kalau macam tu, kalau orang kata itu satu trik yang bagus. So put yourself in a situation where you terpaksa perform. Bukan dia macam once dia dalam situasi tu, you bukan nak ke tak dia macam mana once you in that situation. So ada orang yang begitu, dia macam boleh je walaupun
mungkin level of output punya quality tu over time tu baru meningkat. Tapi you will never get somewhere sebelum you bermula somewhere. Kebanyakan kita dia tak mula-mula tu yang problem dia. Itu nak kata macam tu, put yourself. Okay, member saya dari Jerman tu dia kata gini, dia kata dia orang dia didik, dia kata dia orang ke anak-anak dia kat Jerman tu, dia kata macam ni, budak-budak kat sini bila cikgu tanya, dia cakap pasal budak-budak yang dia latih dari kecil, sebab dia kata mungkin orang Melayu ni kenapa bincang macam tu lah, kenapa Melayu ni macam tak confident apa macam. Dia kata dia orang ni dari kecil dia tanya macam ni, once the teacher ask, raise your hand and then think what is the answer. Tengok, okay, apa satu yang betul-betul? Apa? Dia kata, siapa yang nak keadaan macam tu, otak dia akan laju lah. Kalau jumpa, Alhamdulillah, 2. Kalau tak, sorry sir kan. Sir atau teacher kan. Tapi, kita biasa fikir dulu. Dengan lembabnya fikir. Sampai ke sudah tak fikir, tak faham, sebab dia tak terpaksa. So, bagi orang yang macam generally case dia boleh je buat, tapi sebenarnya quality perlu overtime. So dia macam kena push yourself in that situation where aku terpaksa lah whatever it takes to make it happen kan. Dan kita akan perasan pecutan tu ada je. Banding macam sebelum tu macam yalah dia akan delay so sebab tu siapa yang nak siapa nak master something paling cepat, jadi tutor benda tu. Sebab apa tau? You ada deadline yang real. Sebelum jumpa dia orang Rabu ni, aku nak kena faham ni. Tapi kita as a student, dia lain tau. Macam, mungkin exam juga, tapi alah worst case scenario, repeat lah tahun depan. Somehow dia punya tu tak sama. Berbanding berhadapan dengan orang, sorry lah saya tak habis tadi. Tak tahu, faham ke dia punya psikologi ada difference gitu. So once kita dalam posisi teacher tu, dia jadi macam, sebab kita nak deliver kedua orang, bukan sekadar kita faham, tapi sampai boleh buat dia faham. So once you put that in, sebab tu siapa yang nak cepat tu, put yourself as speaker, as nakib, as apa-apa, kita akan perasan, oh, trajectory dia lain daripada sebelum-sebelum tu. So itulah maknanya put yourself in certain ni yang menyebabkan you akan push yourself. Kalau I think dekat engine ada yang push yourself tu push apa? Kalau saya ingat Ahmad Azlan dia kata siapa yang kena push, macam tu kita kena ni siapa letter kita push kan. Once dia buat, dia yang dapat benefit tu. Dan so kita push diri kita, buat apa kita nak benefit tu kat orang lain. So gitulah, tu menjawab ke? So saya kebetulannya banyak dapat experience macam tu yang okay. Saya bagi just few reason. Bila saya pergi Perancis ni, saya banyak belajar daripada set-set dia orang ni, walaupun dia orang junior tapi dia orang punya exposure tu amat, sebab macam ni generally speaking, orang kata apa kawan tu kata saya banyak makan garam daripada kamu banyak makan nasi, apa macam tu. Generally speaking that can be true sebab kehidupan dia macam tu Tapi kalau orang muda yang memang tiap hari makan garam tak tahu lah saya kata macam dia mungkin match je kan for that analogy. So orang yang actually go deep into a certain benda, kadang-kadang dia punya experience tu beyond orang yang much more senior So saya biasa kat Malaysia, kalau orang nak ajak usrah macam ni, macam kat IPT ni banyak tau, banyak ni, dan tim kadang-kadang orang pun tengah nak ajak tak ajak kan. Kat sana kat Perancis ni, bila sembang tu, contoh sampai kat bandar kau, dia tadi dia mula-mula kat Nice, lepas tu kat Lyon kan. Contoh yang kata kat bandar kau berapa orang seluruh Malaysia? Ada 4 orang. Oh ramai Boleh faham tak? Maknanya jarang terkumpul seluruh Malaysia 4-5 orang ni. Seorang, 2 orang, seorang, 2 orang. So bila dia nak ajak budak-budak ni berprogram ni, dia kena naik train 2 jam. Jumpa tu, first time jumpa, harapnya sebelum balik boleh ajak. Siapa rasa boleh buat? So dia bukan boleh buat, jomlah datang program. Siapa nak datang 2 jam pergi badan kau kan? Dan so saya banyak belajar benda yang macam benda yang macam tak logik. Kat Malaysia ni pergi Melaka jauh lah. Macam naik train 2 jam just untuk jumpa orang belum kenal, for the sake of nak ajak buat something kan.
So diorang terdevelop dalam senario itu yang menyebabkan the pressure untuk develop diri tu dalam situasi yang berbeza. Bila saya balik Malaysia pun saya perasan the training untuk bercakap ke depan susah sebab apa tahu? Bila kita buat program, panggil lah ustaz kan, ustaz ramai or whatever speaker. Kat sana panggil lah dari Malaysia, siapa nak bayar kan. So okay, kau boleh, aku boleh. Sebab tu macam saya dan ni bila start kali ni siapa nak cakap. So dia jadi macam kita juga. Hence training tu intensif tanpa sedar kerana circumstances. Tapi kat Malaysia ni saya nak ni juga macam yalah, sebab tu tu nak kata macam apa alasan nak suruh dia ke depan, sebab dia kata saya tak boleh cakap masalah ustaz tu kan. Dan itu that's another dimension lah. Kalau kita cakap lah menyesal aku datang kan. Sebab dia ada comparison, kalau ustaz lain cakap kan lagi best. Tapi kalau kat sana tak ada lah orang kata menyesal aku datang. Kalau panggil lah ustaz tu Malaysia datang sini, dia macam tak adalah alasan tu kan. So mungkin circumstance tu jadi advantage from that perspective. So nak emulate tu mungkin nak kena itulah sebab opportunity untuk speak in front ni you kena grab sebenarnya sebelum grab. Orang yang perform well kadang-kadang dalam career pun presentation skill tu that's the currency of now lah. Macam you ada idea macam mana pun you tak boleh nak sell, dia tak pergi. Tapi kat mana dia nak dapat benda tu? So put yourself in that position lah, yang kalau lead ni macam kadang-kadang kena convince ke team apa semua lah tu, semua tu. So grab as much as possible lah benda tu. Dan kadang-kadang kita ni, macam saya pun jenis orang yang segan, malu, tak bertempat, tawaduk tak bertempat ni. Tapi bila kita dalam certain terposition in a certain way, dia jadi macam okay, siapa ada macam ni siapa yang ada contoh kadang-kadang orang tanya siapa yang nak, kadang-kadang dalam hati macam aku boleh je, tapi kalau aku berdiri macam riak semacam ni, ataupun macam bagus sangat. Dia kadang-kadang keluar timbul macam tu. Dan kadang-kadang ada juga timbul macam petiklah nama aku supaya aku boleh buat. Oh saya boleh lah kalau nak supaya kalau jadi apa-apa yang masalah engkau kan, bukan kalau volunteer tu kan macam nampak sangat aku bagus tu tak jadi kan. So siapa yang ada macam tu macam mana nak cakap, buatlah situasi supaya ngandeng-ngandeng lah Kak Razin sampai dia kata kau nak ke, saya sebenarnya boleh lah put yourself supaya jadi juga benda tu kan. Maksudnya tak tahu lah nak kata apa, tapi faham kan, sebab saya tak tahu lah berapa ramai yang begitu, tapi saya rasa orang Melayu ni macam ramai juga macam tu kan. Macam any question tak ada lah tu, okay, ramai pula beratur nak tanya kat depan kan. Kau ni tadi tak nak tanya, lepas tu dah habis kelas baru bersusun nak tanya depan-depan, tapi segan lah nak tanya. Adik macam tu tak? Boleh berubah? Ke macam tu lagi banyak pahala ke apa? Aduh. Saya mengajar kat UPM dulu satu semester. Kalau kat kelas saya bawa contohnya sebab contoh real saya mengajar kat UPM, kebetulannya engineering, kuliah engineering dia, fakulti engineering dia 50% Melayu, 50% almost 50% Chinese, atau ada Indian sikit. Tak tahu kenapa bila saya masuk kelas semua Melayu, semua Cina, India ada tersorok belakang. Lepas tu bila habis soalan ni kan, okay, any question? Cina semua angkat tangan. Yang Melayu ni kemas beg. India belakang tak tahu apa. Bila sampai UIA, pindah UIA, any question? Semua kemas beg. Aduh. So macam tu lah so kenapa kita macam tu lah. Anyway, so put ourselves in a situation ataupun kalau ni bisik kepada orang supaya kalau tak nak nampak volunteer, Razin petik je nama aku kan. Tak tahu lah apa, supaya we are in the position yang sebenarnya rasa macam kalau boleh apa semua tu inilah. Dan hopefully kita saling, hopefully this session juga, hopefully kita dah memahami untuk saling support lah maknanya hopefully mood kita bukan, okay, siapa yang mood jenis tolak-tolak tu faham padan muka siapa apa. Ada setengah-setengah pelantikan ni dia jadi macam tu, dia main tolak-tolak lepas tu biarkan orang tu kotak-kanting kan. So that's also not the right spirit. Sepatutnya kita bersama ni kita tahu kenapa, dan
Begitu macam kalau Amir kata, aku tahu kelebihan dan kekuranganku dan kita frank je each other, dan kat situ aku tahu dia tak boleh tu, aku top up dan dia top up dan sebagainya. So mood dia sepatutnya begitu. Tapi itulah dia tu agak interesting sebab macam dia cakap tadi, semua orang yang terkumpul tu ialah memang orang yang dah terlibat dalam sistem yang sama, leader setiap negara yang memang dah lead orang semua tu. So dia jadi macam the trust issue, the understanding of kita kat sini on the same page, kenapa kena buat tu, dia susah nak rebuild kalau dengan orang yang tak kenal tau. So that's quite interesting sample sebenarnya. Sebab kau tanyalah businessman macam mana nak rekrut orang. Kalau dia cakap tadi, dia kata, kan dia cakap yang dia tunjuk nama, dia kata dia jumpa tu starting dengan program macam ni, dia nampak kat belakang apa semua kan. So dia ada, normally kalau orang yang kita kenal lama dengan benda-benda macam ni, kita have a certain level of trust yang yelah bila dia grab tu pun dengan starting point yang diyakini lah, bukan benda lain. So anyway, ada lagi soalan? Okay, now, okay, saya okay. Now, boleh reshuffle kedudukan untuk just saya boleh nampak siapa projek mana. Kita buka apa dah ni? Saya ni sedap je cakap, tak tahu tiap jam. Baru pukul 9 lebih betul ke jam? 10.40 dah. Yang ni siapa yang mana? Macam mana korang duduk? Oh ni? Ni DNM. Ni MLM. Just nak bangun badan. Okay, ni yang dua ni. Alright. Now, okay, saya dah tak ulang benda ni tapi harapnya anyone yang rasa dapat value, sebab saya punya fokus ni dah akan shift kepada yang agak spesifik kepada yang kita bincang. Tapi harapnya daripada apa yang tadi tu, macam anything yang beyond ataupun dalam skop career, dalam skop development, dalam yang nak belajar marketing apa semua tu, harapnya dah ambil kontak apa semua tu lah. Hopefully you get that value as well, sebab benda tu mahal. Dan kalau you tahulah, kalau sebenarnya orang yang sama tapi kalau you jumpa dia dalam platform profesional, charge dia lain macam lah. Faham? Sebab dia kenapa dia willing to bagi free banyak benda kepada ni, sebab dia jumpa dalam platform yang connection dia macam ni. Faham? So dia rasa macam pahalanya banyak lah. Kalau orang yang ni memang dia nak buat duit untuk dia je, baik aku charge dia ribu-ribu kan. Anyway, so saya tak tahu macam mana mood nak macam ni, tapi do you have personally jenis impact yang you harapkan you akan dapat buat? Okay, saya besar dulu in life, you at this moment ada ke bayangan macam, oh harapnya aku dapat create so and so impact, such and such impact. Faham, Aiman tadi ada cakap beza output dengan impact kan? Macam proses tu ada input ada output. So biasanya bila kita buat program, dia satu proses yang ada input ada output. Contohnya budak tak pandai jawab SPM, kata SPM sampai berhenti jawab kata SPM, itu input output. Tapi bila kita create impact tu something beyond that lah. So apa jadi dengan budak ni kan? Etc. keluar dari poverty ke apa, benda macam tu lah. So kita look at, okay, kita pun pernah ada cabar sebenarnya oleh Sultan Tok Syekh Harab ni, bila dia suruh tukar mindset daripada sebab traditionally mana-mana gerakan Islam dia banyak terfokus pada output. Bila kita buat program, okay, happy tak ke, faham tak, maknanya you faham ilmu dia, tu output. Tapi dia cakap once you switch your mindset kepada tengok impact. Contoh je, apa gambaran impact? So dia bagi satu soalan macam ni, dia kata kalaulah statistik sumbang mahram kat Malaysia, statistik pembuangan bayi kat Malaysia, etc., gejala dadah kat Malaysia, statistik dia keep on growing, dan apa impact semua gerakan Islam ni? Faham soalan tak? Maksudnya dia wujud ni apa? Jadi makin teruk je. Maknanya dia sonok-sonok buat program, maknanya what is the impact to the reality? So tu faham impact
Maksudnya kita tak nampak just alhamdulillah kan kita punya program macam ni. Dia mau kepada macam mana kita actually trigger supaya tak ada dah ni, tak ada dah masalah ataupun kurang kan. Dan pembincangan tu jadi kompleks sebab dia jadi tak semudah. Yang ni sedap je macam tu. Kita nak ni, dia faham ni, alhamdulillah boleh tidur lena kan. Tapi once you fikir macam ni, susah nak tidur lena sikit lah sebab ceritanya panjang dan perubahan tu amat mendasar. Kalau macam ada program, contoh kalau you really want to diagnose dan solve, ada satu program yang dia buat, nama program tu Impact actually. Tapi dia sebab dia identify kadang-kadang ramai budak ni problem struggle dia nak belajar ni bukan hanya dia tapi environment rumah dia. So ada program memang cater kepada pergi PPR apa macam ni untuk bantu parent mengkondusifkan anak ni belajar. Rupanya kat rumah dia memang rumah kecil apa semua tu, memang anak dia tak, kenapa tak buat kerja sekolah? Kenapa bukan salah dia, memang nak buat atas apa kan. Nak berdiri, dia tak ada space, tak ada apa, tak ada dedicated kan. So bila kita nak cakap nak trigger impact tu, ceritanya jauh lebih panjang just kita tuju. Faham sebab yang ada kita jumpa yang kadang-kadang cikgu kata dia masalah ni, dia lambat datang sekolah. Tapi dia lambat datang tu bukan dia mengada-ngada lambat, bas yang punya problem atau family yang memang itulah realiti dia apa semua kan. So macam kita duk push datang lawak, maknanya solution dia bukan di situ kan. So banyak benda ni dia more systemic, sebab tu dia jadi macam kerja-kerja macam siapa yang nak solve benda macam Aiman macam tu, ceritanya panjang lah. Dia bukan just buat program, dia memang kena pergi mendasar polisi, environment etc. Right. So balik pada soalan tadi, siapa yang rasa macam insyaAllah aku nak trigger impact, whatever impact dalam hidup ni, maksudnya terbayang impact apa lah. Kalau ayat aku sedap lah cakap insyaAllah boleh kan. Tapi any specific impact yang dah terbayang macam I'll try my best to, atau cari jalan tu, tak tahulah macam-macam yang korang sebut tadi kan, yang korang sebut masing-masing tadi, poverty lah, apalah semua tu kan, gender lah apa macam ni. Now, kalau siapa yang dah ada macam tu, boleh do this exercise tak? Macam kalau you are serious ni, harapnya aku boleh lah macam mengurangkan isu ni kat Malaysia. Ni kita baca kat pasal Malaysia besar sangat Malaysia, besar sangat. Tapi yalah, aku tak cakap sebab kalau DNM, tapi DNM itu saya meeting dengan masa saya meeting, meeting tu meeting yang itu JKD je. Okay, saya pun dah confuse saya join meeting apa. Okay, so maksudnya masa Madya je lah ada kan, Madya, Razin kan. Saya cakap macam ni, kita ni kebetulan kita lahir kat Malaysia. So kita terasa secure, safe ni sebab Muslim majority country, betul. So from Islamic perspective tu alhamdulillah. Siapa pernah zoom out kepada Asia Tenggara? Muslim majority ke minority? Thailand ramai, tapi percentage wise, percentage. Kalau tengok data, of course kita amat dibantu oleh Indonesia yang banyak tu, tapi dia slight minority still slight minority. Kalau kita tengok Laos, Cambodia apa semua-semua ni, yeah. Now, kalau kita orang yang keislaman kita bukan hanya nationalistic, vision kita berubah tak? Macam, kita minority ni, banyak lagi ni kerja ke macam peduli lah siapa suruh lahir kat Laos ke macam mana kan. So that's then boleh now sebenarnya kalau to be fair, to be more precise, kita bukan cakap pasal Malaysia tau yang kita rasa ni, kita cakap pasal Semenanjung. Yang kita rasa okey ni sebenarnya sebab kita duduk kat Semenanjung je. Siapa pernah round-round Sabah, Sarawak, mungkin persepsi saya akan berubah sikit. Macam even Malaysia ni, di Sabah Sarawak tu amat lain realiti dia, demografi dia. Kena buat apa ke? Siapa lu suruh lahir kat situ kan? Kau macam mana? Now, benda-benda ni kalau siapa yang dah rasa macam macam kalau para sahabat lu kan dia fikir, kalau dia fikir tanah Arab je, dia dah Nabi wafat happy je kat tanah Arab tu kan. Tapi kat sana Rom pasti takkan biar je, dan sebab tu tersebar tu. Now, from that perspective yang
Okay, so one dimension just nak gabung dengan satu dimension lagi. Siapa kat sini yang aspire sungguh lah, macam aku nak contribute lah supaya Malaysia ni at least memang betul-betul melaksanakan syariat Islam sepenuhnya ke apa? Ada yang agenda macam tu bunyinya tak? Macam Islamik semangat pula ni ke? Belum lagi. Belum lagi apa? Belum lagi berfikir bercita-cita tu. Tak sungguh lagi. Tak rasa layak. Tak secara layak pula, masya-Allah. Okey. Bagus. Jom kita bagi macam mana nak rasa layak Okey. Ini dimensi, okey, bahasa layak ni agak interesting kalau kita ambil satu analogi lain kita jalan-jalan. Okey, tak nak buat contoh ni lah, bahaya pula. Takut nak cakap budak jatuh swimming pool, dia macam terlalu dekat dengan dia. Katalah tempat lain ada sungai kan, Tiba-tiba ada budak jatuh dan dia tak kerti menang. Dan korang kata menang lah. Ataupun dia sebab dia kecil, kita boleh berdiri ke dalam parit tu kan. Kita tu, perlu bantu dia ke? Aku rasa aku tak layak lah nak bantu dia. Siapa aku nak bantu dia? Ada fikir tak? Tak, ni kalau memang yang kita kata, kalau kita yang besar ni masuk, dia air tekat ni juga. Tapi budak tu yang toddler ke apa, yang memang, yang kita, bukan yang memang dalam, yalah, tahulah ada contoh-contoh yang macam orang nak selamatkan dia sekali ni kan. Contohnya kalau mata air apa semua tu kan. Mata air apa panggil? Kepala air. Kepala air. Mata air lain mak kata apa. Tapi nak katanya, kenapa soalan tu tak ditanya dalam keadaan tu? Isu kelayakan. Sebab dia persepsi dia ialah menolong orang in desperate need. Tapi bila dalam keadaan Islam ni, siapa yang fikir macam tu? Macam dia tak dapat Islam, kalau dia biarkan, dia ke mana? Dia tak nak tolong ke? Faham? Sebab biasanya kelayakan ni datang dalam perspektif mengajar. Faham? Macam aku tak ada ilmu untuk mengajar something, I'm not qualified. Kalau macam tu kan, okay, rasa tak layak tu maksudnya kita rasa macam umat Islam yang dah Islam pun desperately need, even okay, if Islam. Alright. Rather than kita fokus pada orang yang tak masuk Islam lagi. Okay, itu maksudnya kita tengah sibuk dengan yang need satu ni lah, sebab tu kita tak pergi yang tu. Jadi kita macam tinggalkan contoh macam kalau kita nak cakap anak muda sekarang lah, yang pelbagai macam saya mention before, there's macam whitewash dan ideologi yang bukan-bukan. Macam saya rasa macam kenapa kita tak fokus them dulu. Okay, faham. Orang pun desperately in need juga. Okay, this is good discussion. Dalam konteks ini dah more kepada what should be done first or something macam tu. Okay, so kalau macam tu, balik kepada soalan tadi tu, dia more kepada feeling. Kalau lah tak ada isu yang tadi tu, maknanya kita dah pergilah yang ke laut semua tu kan, ke Sabah Sarawak. Faham kan? Sebab tadi kata tak layak, so saya guna waktu tadi kan. Tu nak tanya macam dia tu different thing Maksudnya kenapa Nabi SAW 13 tahun tu sibuk di Mekah? Kan masih ada je orang tak, belum Islam di Rom. Tapi itu dia that's different than sahabat-sahabat dah conquer satu semenanjung Arab, lepas tu dia tak keluar-keluar. One is step by step, a strategic move. Sebab in the end memang nak satu dunia juga, tapi the building block dia macam ni. Satu lagi ialah biar dia orang. So kita yang mana? So kalau kita tu tak apa, kita boleh discuss. Macam ada konsep yang macam ni. Dia kata macam kenapa. Okay, sebab tu nak tanya first aspirasi dulu. Macam kalau kita kata, kita nak semua dapat Islam, kita nak syariah tu Allah betul-betul laksana. Dan baru kita kena tengok apa building block dia yang, so that's why ni jadi priority sekarang supaya. So contohnya kalau dalam konteks siapa yang serius, bukan sembang kopi je, siapa yang serius nak syariah terlaksana really di Malaysia ni, demografi tu isu yang real. Faham demografi? Kita majority slide, majority.
Faham kan? Dia bukan unlike Mesir apa 90% apa semua kan. So dia amat berbeza what will happen, what is the type of discussion kalau tiba-tiba nak push satu benda. So sebab tu one of the thinking ialah kalau macam tu kita kena ubahlah demografi ni. Kalau from Ikram punya perspektif, dia idea macam tu, macam from 70s until ni cerita dalaman Ikram punya agenda masa saya kecil lagi, tahun 70-an, 70-an belum lahir lagi. 80-an tu masa semua orang-orang, sebab parent saya lahir, saya lahir dekat UK sebab parent pergi sana. Mak saya TKC, ayah saya MCKK, ke Tengku Kusah College, college perempuan lah. Background dia macam mak saya ni sports woman main hoki, olahraga semua kan. So siapa yang tahu dia pakai macam mana tu tahulah. Tapi after 1 year kat sana tiba-tiba berubah. Balik cuti lepas je tiba-tiba dah pakai yang mengejutkan lah ketika tu. Kau ni pakai apa ni, hantu kom-kom apa semua kan. Kalau siapa pernah tanya orang yang awal-awal start pakai tudung masa zaman tu, memang dapat gelaran yang interesting lah. Hantu kom-kom hantu pocong ke apa benda lah, yang macam tak pernah dengar ke? Kau ingat trend pakai tudung ni semenjak kau pernah tengok cerita P. Ramlee? That's what pernah tengok cerita apa yang dia kata harta daripada Allah bukan dari bapa tu, cerita apa? Pernah tak tengok ni? Ahmad Albab yang anak dia apa kan dia cakap pasal Allah macam tu, isteri dia pakai macam ni kat sebelah tu kan. So that's kefahaman ketika tu. Dia interesting kalau nak cakap isu kefahaman lah, sebab ni dah jadi cerita apa ni kita malam ni. Tapi so ada ustazah tu pernah cerita. Okay, kalau nak cerita ni, kalau tak pernah dengar cerita Once Upon a Time, pakai tudung ni bukan satu norm dalam masyarakat Muslim worldwide. Satu pendebat feminis, perempuan feminis Mesir, dia punya argument agak interesting. Dia kata macam pakai tudung ni, hijab ni rekaan Ikhwan. Kenal Ikhwan satu gerakan di Mesir. Argument dia apa tahu? Dia kata sebelum Ikhwan ni ada, sebab Ikhwan ni 1928 sebelum Ikhwan ada, Al-Azhar Mesir dah lama ada. Dia bukan Azhar, maknanya selama-lama ada. Dan selama Azhar Mesir dekat Kahirah tu, dia kata setiap kali presiden punya perhimpunan juta-juta orang untuk berhimpun, dia kata cuba cari ada tak pakai tudung satu pun. Dia kata kalau betul tudung ni Islam aja, Al-Azhar paling first bising. Kau boleh terima argument tak? Dan that's quite interesting. So dia kata kalau nak makan tu dah aku dah agak dah tudung ni. Sekarang ni pun ada isu ni kan, siapa lawyer tu apa yang pasal debat betul ke dalam Quran ada pasal tu apa kan. Tu satu lagi, seorang ustaz ni dia cerita masa dia kecil dia kata masa dia sekolah Tok Jiring. Ada orang Terengganu? Tok Jiring sekolah agama So dulu saya pernah bawa budak Tok Jiring, tanya Tok Jiring ni apa? Ni cerita dia boleh verify betul. Dia kata sebenarnya ada orang kat situ nama dia Haji Karim. Atau orang kan panggil Jiring. Haji Karim, Jiring. Lala jadi Jiring. Betul di situ? Betul. So Lala sekarang dia dah tak tulis Haji Karim, dah tulis Jiring Anyway, bukan nak cerita pasal nama pakcik tu. Dia sekolah agama dan dia kata di masa tu, dia kata ada satu kejutan besar masa tu. Guru besar dia, lepasan Azhar tiba-tiba datang satu hari tu, dia kata ustaz dia cerita, dia sebutlah nama tiga ni. Dia kata ada tiga classmate dia datang sekolah pakai mini. Cara tu ustaz dia guna ustaz tersebut dia guna word mini telekung. Tudung lah, tapi sebab masa tu tudung tu dah ada tapi yang jenis nampak jambul, ikat sini. Tapi mini telekung tu yang macam commonly pakai sekarang lah. Dan tiba-tiba ustaz datang macam, siapa bawa ajaran syaitan ni? Dia tiga orang tu. Boleh terima tak ustaz cakap macam tu kepada orang pakai tudung? Kita kan dengar ni macam ni cerita-cerita pelik lah. Pelik pada masa sekarang. Dan satu ustazah ni dalam satu daurah tu dia cerita macam ni. Dia kata kita orang dulu ada dia ni ustazah yang graduate UM
asasi Islam, AI. Tapi sekarang jadi API tahu? Asasi pengajian Islam ni. Lepas tu dia kata ada seorang ustaz ni, dia cakap perempuan, student perempuan punya perspektif lah. Seorang ustaz ni kita orang respect gila kan. Tak ingatlah cerita dia apa, tapi yang saya ingat point tu apa, fakta tu je lah. Okay, tapi sebelum masuk fakta tu isteri ustaz tu tak pakai tudung. Kalau orang boleh terima tak semua orang pelajar yang nak jadi ustazah ni respect seorang ustaz yang isterinya tak pakai tudung? So, saya rasa sekarang ni even satu ketika dulu Perdana Menteri bekas Perdana Menteri yang isteri tak pakai tudung, orang dah tembak kan. Kalau ustaz lagi ya gila-gila kan. Tapi boleh terima tak macam mana dia orang boleh respect? Dia kata yang paling respect lah. Now, okay, reason dia kata sebab isteri ustaz ni tak lawa. Siapa boleh faham? Tak attractive. So kenapa? Sebab tak attractive tak pakai tudung kan? Kalau ada satu ketika ustaz ni apa cerita apa yang Piramli tu yang siapa dia? Penyanyi. Dia macam ustaz ni ada satu status yang kalau balik kampung lepasan Azhar apa ni, bersusul lah ni anak saya apa macam kan. So generally speaking ustaz ketika tu semua isterinya ratu cantik lah. Macam isteri-isteri ustaz ni kategori ratu cantik. Tiba-tiba ada seorang ni yang macam dia sanggup kahwin dengan yang tidak cantik mesti. Ni sembang budak perempuan lah. Ustazah tu cerita masa dia muda-muda. Faham ke? Tak faham? Faham cerita tak? Macam bila dia tengok semua ustaz, isteri ustaz semua jenis kategori tercantik di dunia ni. Tiba-tiba ada seorang ustaz ni, wah, cerita tak lawa. Tak kategori tu. Mesti dia apalah dia respect. Now, kalau kita stay kata-kata tapi dia tak pakai tudung, tapi point dia ialah sebenarnya semua isteri ustaz masa tu tak pakai tudung. Sebab tu tak timbul isu. Maknanya tak ada ustaz yang isterinya pakai tudung. Tapi dia jadi interesting macam tu. Boleh terima tak? Kau boleh terima tak bila cerita macam tu? Ni tahun 70-an 70-an 80-an. Boleh terima tak ustaz tak pakai, isteri ustaz tak pakai tudung? Sebab kalau kita sekarang tak hilang kepercayaan masyarakat kan. Tapi ketika tu ustazah yang belajar Mesir pun balik tak pakai, dia balik tak tutup aurat lah. Dia ada. Okey, kita besar-besar pernah dengar tak konsep Islam tu syumul bla bla bla. Itu common sekarang. Zaman tu benda yang pelik. Konsep tu. Islam ni merangkumi semua benda, bukan ibadah je. Kau merepek apa ni? Kita susah nak bayang sebab that's the past. Dan hasil daripada pendakwa-pendakwa dulu yang menyebabkan kita lahir-lahir, alhamdulillah tudung tu dah trend Okey, nak balik cerita tadi tu. Kenapa nak cerita tu ada orang kata macam kalau tak percaya cari Tuan Guru ni Aziz punya biografi. Tengok gambar masa kat Mesir masa dia muda-muda, dia ada gambar budak-budak dia. Dia kata tengok classmate dia yang perempuan pakai macam mana. Maknanya it's a norm ustazah yang belajar agama tak tutup aurat macam kita tuan sekarang. Interesting point dia apa tahu? Dia mazhab Syafi'i dah ada masa tu kan. Sejak lama. Dan bila dia yang balik mengajar kat kelas, aurat perempuan dia ajar apa? Bukan tutup kan? Apa? Kecuali muka kan. Boleh terima tak ustazah macam tu? Ustazah, aurat wanita macam mana? Semua kecuali muka dan telapak tangan. Dia tak terfikir pun tanya, ustazah? Kalau kita akan tanya kan? Ustazah, tapi masa tu, boleh faham tak? Suasana masyarakat masa tu, dia tak terbayang nak tanya benda tu. Macam dia amat terpisah antara teori dengan praktikal. Dan that's how the mindset yang kita susah nak faham sebab kita dah jadi kan. So that's the reality yang telah berubah kerana usaha-usaha dakwah tu lah. Sebab tu dia yang masa tu dia kata Ikhwan tu cipta benda tu sebab masa zaman tu lah start wave tu. Dan budak-budak yang Ikhwan ni panjang cerita sebab masa di penjara macam tu ramai yang lari ke UK macam ni. Jumpalah orang Melayu belajar kat sini bawa balik ke. So dakwah tu sampai ke sini So kalau jumpa Ustaz Alias, seorang juga Samad bila cakap pasal pengkongsian senior ni.
masa saya undergrad lagi dah tengok macam wah, istiqamah betul ustaz ni kan. Dia masa tu dah rasa dia tua, masih istiqamah kan. Tapi sekarang saya dah 20 tahun grad tu, dia masih macam tu. Saya tak terlalu yang macam, benda bukan macam korang rasa saya tua sekarang. Bukan tua macam ni, maknanya masa tengok tu macam orang yang dah bercucu lah, dah tua sungguh. So sampai sekarang dah umur berapa masih gagah lagi. So subhanallah. Dia pernah, kita orang pernah dulu, kita orang muda-muda ni memang suka melawan lah. So kita cakap, Ustaz kan jenis Ustaz balik dari Mesir, daripada JK berdakwah ni dah 20 tahun dah. Apa yang Ustaz buat kat Malaysia ni? Oh kan, kita main kecaman macam tu kan. Tengok ada ni pakai tudung tapi tutup aurat lah, kita ni macam lah kita komplain. Lepas Ustaz dia jawab macam ni, kita orang akui lah semua kelemahan kita orang tapi nak list lah apa perubahan kita orang berjaya buat daripada kawan-kawan balik sampai sekarang. Dia kata dulu tudung tu amat susah nak jumpa, orang pakai tu digelar hantu apa-apa ni, sampai sekarang dia common walaupun tak lengkap. Dulu dia terbelah satu tu, dulu sekolah agama, sekarang sekolah agama integrasi ni common. Kalau dulu masa saya balik dia orang amat risau nak bagi anak masuk sekolah kebangsaan, dan kita orang penyampaian daripada kita orang ni set up sekolah sendiri. Sebab sekolah kebangsaan masa tu semua masih uniformnya seluar pendek. Pernah tengok gambar? So dia kata anak kita jadi apa kalau masuk sekolah macam ni, and so on. So dia kata kita orang dah ubah daripada tu sampai sekarang. Walaupun serba kekurangan, okey, kita boleh claim satu sini. Agak-agak korang nanti 20 tahun akan datang korang boleh claim apa dia bagi cabaran macam tu lah. Dan memang tersentak lah, sedap je nak tunjuk kan. Tapi kita, apa yang kita buat sebenarnya? So anyway, soalan dia ialah ada any type of impact yang kita harap kita nak buat ke? Dan harapnya, sebab dia kata kita macam ustaz tu kata kami pass the baton to you. Kau nak mandi kolam tadi kan, lupa pula. Tak apalah, tak jadi. Fikir kat umat. Tak apa, nanti kita cuba. Now, point dia ialah harapnya masing-masing, ni bukan nak suruh keluar jawapan sekarang, tapi macam once kita fikir kat situ, then baru kita akan perasan macam tadi kami dalam Ikram ni tengok macam kita serius pasal ni, tapi over daripada tahun 70-an sampai recently kita kata macam apa yang susah sangat nak ni, rupanya demografi tu. So hence kalau familiar dengan Hidayah Center apa semua ni, ada satu target yang amat ambitious lah untuk ubah sampai kepada 80% in how many, dalam tak ingat lah 10 tahun ke 20 tahun, but that's very ambitious lah. Maknanya daripada sekarang nak sampai 80% tu berapa juta kena convert. Kalau 20% rakyat Malaysia berapa juta, ataupun 1/5 rakyat Malaysia kena convert daripada non-Muslim ke Muslim. Faham? So senang tak nak buat dalam berapa even 10 tahun atau 20 tahun. Tapi that's the memang all outnya lah. And kalau dalam non-Muslim tak tahu how much dah terexpose dengan cerita-cerita daripada yang speaker Hidayah Center tu siapa yang hari tu Firdaus Wong memang dia famous lah. Tapi ni kan, so itu just salah satu domain belum cakap kata tu, belum nak cakap domain-domain lain So kerjanya banyak Kami memang dah dicabar, macam jenis saya memang dah dicabar kami dalam meeting tu, sebab kita memang kita orang di Selangor ditugaskan untuk bantu dakwah di Sabah. Member-member yang di Sarawak ditugaskan untuk bantu di Sarawak sebenarnya. Dan memang setiap beberapa minggu akan ada orang bergilir pergi dakwah sana. From perspective of Asia Tenggara, from our punya dakwah movement ni, Malaysia sebenarnya di-assign untuk settlekan belah atas ni tau. Thailand, Laos, Cambodia, Vietnam semua ni. Indonesia di-assign untuk settle yang belah bawah tu, Papua New Guinea apa semua tu, sampai ke Australia. Itu pun kerja-kerja besar So memang dah ada set up grup-grup yang memang pergi berkala ke ni. Tapi dia jadi macam antara cabaran terbesar ialah manpower. Siapa je yang nak buat benda ni kan. Hence dia jadi macam, kalau saya, Amir, Aiman etc. Kau Pak Cik Roslan etc.
kalau kau tengok in a glance, apa yang difokuskan niche tu kadang-kadang very different. Tapi bayangan kita orang nak capai benda tu sebenarnya exactly the same. Macam dia jadi more kepada salah satu komponen. Kalau saya macam, saya memang nak benda tu jadi, salah satu komponennya memang kena ramaikan orang yang boleh take up dan memenuhi ruang yang banyak yang diperlukan. Hence usaha saya benda-benda macam ni lah. Macam ni dia memang terus to the isu-isu tu, macam nak settlekan isu-isu ni. Macam ni sebelum kita nak cakap, abang tolonglah solat 5 waktu apa semua ni, ataupun kalau solat 5 waktu terlalu basic, ataupun agama yang ni, dia isu makan, isu apa ni tak settle, kau nak sibuk, faham kan? Dia ada benda yang kemiskinan apa semua ni yang menyebabkan memang kerana itu kekufuran tu berlaku, sebab hidup dia tak sempat nak fikir beyond nak hidup. Dan ini kerja sistemik So Aiman Zain apa tu, dia champion ni, yang masa saya jumpa kat Perancis tu, memang Amiruddin tu dia kata, sebab dia dulu kepakaran dia macam ni sampai sekarang pun sebenarnya di luar orang cara. Tapi dia kata tak apa tu, entah boleh buat kan. Yang mengkayakan ni orang macam dia tu tak ramai tau. So biarlah aku buat benda ni, so dakwah perlukan apa aku boleh bagi kan. Dan dia nak mengubah polisi apa semua. So nak katanya hopefully masing-masing adalah ambition untuk ni, dan cuba cerakinkan kat mana yang sebenarnya kita as capacity, skill apa semua ni, kat mana kita paling boleh contribute supaya in the end yang tu jadi. Sebab dia memang perlu serentak macam ni berlaku untuk actually mencapai impact yang besar. So nak katanya balik kepada ni, hopefully projek-projek ni memberikan all the exposure, the skill, the capacity, the experience yang boleh membantu ke situ lah. Now, perlu ada perbincangan yang ni lah. So, saya agak familiar dengan MYLM. Kalau dakwah non-Muslim, so far okay semua. Maknanya, how was the one semester punya apa yang berlaku? Rasa macam optimistik, insyaAllah boleh buat macam benda besar, ataupun agak pesimistik ni ataupun macam mana. Sebab UIA quite interesting kan, dalam topik ni semua IPT lain dia ada non-Muslim di IPT. So the discussion is very different in the sense that memang ada non-Muslim macam nak buat. Dia direct to the dakwah non-Muslim lah. UIA ni dia topik dia mau pada macam mana in generally lah, macam mana nak kira orang yang amat minat dan actually contribute ke benda ni di luar. Hence dia punya discussion tu leap dia agak besar at the beginning tu. So dia tak ada depan mata yang terus kita boleh cakap, takkan biar dia pernah dengar Syahkirit tak? So Syahkirit pernah di-invite dulu masa saya zaman tu. Syahkirit ni revert juga lah. Dia orang yang amat aktif berdakwah non-Muslim juga. Dia sing rasanya. Tapi ingat lagi masa dia bagi talk dekat UIA tu, dia cerita macam dia masuk Islam. So dia cerita dia jatuh cinta dengan seorang perempuan Melayu, nak kahwin terpaksa masuk Islam, dia convert masuk Islam. Tapi dia kata macam ni, mujur lah, nasib baiklah aku jatuh cinta dengan perempuan Melayu. Dan masa tu gelak lah, sebab cara dia cakap tu lawak. Mungkin dia memang nak trigger that reaction Lepas tu tiba-tiba dia marah tau. Kau gelak Kau gelak? Dia kata bapak aku mati kafir tau. Aku akan dakwa semua kawan-kawan Muslim dia. Boleh feel tak? Dia kata aku sayang bapak aku. Bapak aku teamwork yelah colleague semua Muslim semua biar dia masuk neraka. Nanti aku cari semua satu ni. Kau boleh rasa tak dia punya macam dan kalau kita ni mungkin tak terjun benda sebab kita tak ada classmate non-Muslim tapi boleh rasa tak dia punya weight of kalau dia sendiri jumpa kau dulu classmate aku kan, aku tak puas hati, kau kena masuk sekali. Macam benda tu besar. So tu Syahkirit lah, dia very impactful public speaker tapi dia mewujudkan kita punya kesedaran lah dalam konteks tu kan. Dan okay, apa justifikasi kita tak buat So the only justification, macam contohnya macam point tadi to that point, dalam kerja yang banyak ni kadang-kadang ada priority dan fokus Kalau saya ni buat alasan je kenapa saya tak dakwah non-Muslim, so kalau you understand that reasoning, dia benda berat The only reason saya kata saya boleh justify ni bukan justify dengan orang dengan Allah. Ialah saya sebenarnya sebut create orang ni memang dah habis masa sampai sini, dan dari sinilah yang saya hasilkan sebahagiannya memang kata benda tu, sebahagian kata benda lain. For me, hopefully insyaAllah that suffice lah, sebab memang dia menyumbang juga directly dan indirectly dan semua benda. Yang kita risau ialah kita buat sikit-sikit je pun, lepas tu kita buat alasan sebab tu tak buat benda yang macam tu. Faham ke?
So dia jadi macam we have no choice than all out. Kalau kita kata betul justified, contohnya macam Amir tu dia fokus yang tu untuk hopefully systemically change the whole thing. Bila dia buat all out dan memang masa dia habis apa semua tu, then dia boleh justify lah, memang tak ada masa berbaki untuk contribute kat sini. Dakwah non-Muslim specifically kalau kita gitu. Tapi kalau orang yang sebenarnya banyak je masa free, dia akan jadi alasan lah. Alasan tu nak nyadakkan hati, okay, tapi kita boleh bawa tak benda tu kan. That's the ni kan. So if we all out memang ke satu dan hopefully impact dia memang dan semua orang buat benda yang serentak, at least insyaAllah kita rasa selamat lagi lah. Tapi sebenarnya kalau kita buat pun tak ada impact apa-apa yang tu yang merisaukan lah kan? Dan with this mind juga kita sepatutnya saling support. Kita bukan fikir mindset project tau. So kalau kita kata mindset impact tu, kita amat concern kalau dakwah non-Muslim macam dia tak jumpa jalan, kalau kita ada idea apa semua, vice versa. Sebab yang kita nak tu bukan kenapa kita kerja kat sini, sebab kebetulan ada jawatan dalam projek. That's a very different mindset dan we are part of something yang big ni. Masing-masing ada kerja masing-masing dan hopefully ni kalau kita ada idea untuk bantu dia dan dia ada idea untuk kita very open dan ni lah, tak terasa kau JK kau orang yang berfikir macam tu dia akan jadi begitulah, dia tak open kepada ideas etc. Right, ada apa-apa yang nak dibincangkan kan? So tak ada, tak macam tak apa, ingat nak soal-soal tapi rasanya saya tak ada jam pukul apa? Dah pukul 11 Soal suku, okey lah. So any last ni sebab rasanya esok kita boleh lah closing something. So takut dah mengganggu mood nak main dah terus. Kita main-main ni ada orang kafe kat luar. So tapi nak kata hopefully kita mengimbangkan juga lah dengan macam apa yang pendengar yang commonly orang kata, ada sahabat yang kata aku nak puasa tak buka-buka apa semua, dan Nabi kata aku berpuasa dan buka, aku yang dia kata, salah satu kata tak nak kahwin aku. So maknanya ada hak-hak yang perlu disempurnakan. So hopefully untuk menyempurnakan rejuvenate tu nak bagi juga ruang insyaAllah. Any last ni untuk malam ni, sebab rasanya tak apa, kita boleh bawa esok pagi untuk sambung anything yang rasanya masa balik nanti, if whatever I've shared trigger anything dan rasanya nak resolve sebelum balik cuti apa semua, just mark it lah esok.